Kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin Yassin ketika beliau berucap dalam parlimen hari ini, saudara. Ucapan-ucapan yang keluar daripada mulut Muhyiddin Yassin seolah-olah macam dengan duit dana yang berbilion ke beratus juta ke, kita tak tahu berapa jumlah sebenar yang disapu oleh mereka ni. Kalau ikut laporan daripada pihak SPRM, Adam Radlan mengatakan beliau antara orang yang menjadi orang tengah untuk kolek di antara 3 hingga 5%. Tetapi maklumat terkini yang kita terima, tuan-tuan, ianya di antara 8 campur 2%, iaitu 8% yang dapat pada individu tertentu dan 2% komisen. Maknanya setiap projek ada yang sampai ke 10%, tuan-tuan. Itu sebab kita tengok mereka mempunyai kekayaan luar biasa. Namun kita tunggu akhirnya bila perkara ini dibawa ke mahkamah, kita tengok sebenarnya berapa persen yang mereka benar-benar terima. Saya yakin, tuan-tuan, saya yakin dengan dana yang sepatutnya ada kepada Muhyiddin ini, beliau mampu membeli beribu-ribu cermin untuk mencermin pada diri dia sendiri. Tapi macam tak ada cermin kat rumah dia, tuan-tuan. Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa tiada langkah-langkah yang komprehensif diambil oleh kerajaan perpaduan dalam menangani isu rakyat sejak beberapa bulan ini. Habiskanlah apa dia cakap tu. Itu dia. Tu tak habis dia cakap pasal Black SP. Belum lagi. Okey. Muhyiddin, tuan-tuan, mengatakan bahawa tidak ada langkah-langkah komprehensif dalam menangani isu rakyat. Dalam erti kata lain, tuan-tuan, dia gagal mencerminkan betapa gagalnya kerajaan dia, tuan-tuan. Kerajaan dia gagal bukan hanya menyebabkan rakyat tidak boleh keluar mencari makan secara sempurna, tuan-tuan. Bukan hanya kerana kepentingan temolok dia untuk mengekalkan kuasa sebagai Perdana Menteri, dia sanggup lockdown satu negara untuk mengisytiharkan darurat supaya orang tak boleh pergi ke parlimen untuk membuat undi tidak percaya kepada dia. Saudara, tergamak dia boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan kerajaan ini tidak ada langkah-langkah yang komprehensif dalam mengatasi masalah rakyat. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, saudara, apa yang Muhyiddin tak buat untuk menjanamkan ekonomi negara, menjanamkan masa depan rakyat, malah berapa ramai yang telah bunuh diri akibat daripada perbuatan Muhyiddin ni, tuan-tuan. Ramai gila menjadi mangsa, tuan-tuan. Tak pernah dalam sejarah hidup kita ni kita tak boleh keluar rumah cari pendapatan secara normal, cari pendapatan secara sempurna, yang mana yang terlibat dengan essential services pun, essential services, saudara, mereka juga drop di antara 40 hingga 80% perniagaan mereka sepanjang tempoh PKP bodoh, PKP setengah masak yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Dan hari ini dia boleh cerita tentang kerajaan gagal untuk mengambil langkah-langkah komprehensif. Saya nak beritahu tuan-tuan, selepas Datuk Seri Ismail Sabri ambil alih keadaan negara ni, alhamdulillah okey banyaklah berbanding dengan zaman kegelapan Muhyiddin Yassin, sebab sektor ekonomi sudah dibuka dan tidak ditutup lagi. Tetapi tuan-tuan, pada ketika itu satu kesilapan besar yang dilakukan oleh Datuk Seri Ismail Sabri ialah melantik Muhyiddin Yassin menjadi penasihat ataupun pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Kita nak tanya dengan Muhyiddin, dia tengok tak cermin apa yang dia buat selaku pengurusi Majlis Pemulihan Negara dalam melakukan langkah-langkah komprehensif untuk menyelesaikan masalah ekonomi rakyat. Ada dia buat? Tak ada. Yang dia tahu dengan jawatan itu, dia gunakan private jet, turun ke sana, turun ke sini, sekejap ke sana, sekejap ke sini, pergi kempen di Johor pun dia pakai private jet dengan menggunakan jawatan dia ni. Jadi hari ni sebelum dia bercerita pasal hal orang lain,
Lebih baik dia cermin muka dia sendiri sebagai bapa kepada segala bapa yang telah menjahanamkan ekonomi negara. Tak pernah ekonomi sejahanam seperti mana yang berlaku zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini belum lagi probe ataupun siasatan ke atas 600 bilion yang dibelanjakan tanpa dibawa ke Parlimen. Kemudian daripada 600 bilion itu, yang dia tak faham-faham bahasa, saya dah ulas banyak kali. Bukan pertuduhan ke atas dia itu berubah-ubah. Ini kita faham. 600 bilion ialah angka yang dia sebut. Dia belanjakan sepanjang tempoh 1 tahun. Pada tahun 2020, iaitu ketika darurat. Itu dia yang sebut. Dan kemudian Tuan Ibrahim Tuan Man yang sebut sebanyak 530 bilion dibelanjakan. Dia juga yang sebut. Tetapi bila disiasat oleh pihak SPRM fokus kepada perbelanjaan yang menggunakan dana kerajaan 92.5 bilion. SPRM tak ada pun mengesahkan baki lagi 500 lebih bilion itu tidak ada penyelewengan, tak ada. Cuma SPRM fokus pada 92.5 bilion. Ini kena faham. Tak bererti bila perbelanjaan yang lain menggunakan duit KWSP dan sebagainya, tidak ada penyelewengan, tuan-tuan. Ini yang cuba dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Memutarbelit, termasuklah Raja Petra Pekak ni. Dia ingat orang tak faham. Sama juga bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan 300 juta. Bukan dia menurunkan angka penyelewengan Muhyiddin ini sampai ke tahap 300 juta saja. Tidak, tuan-tuan. 300 juta ataupun 200 lebih juta, hampir 300 ini ialah angka yang ada dalam audited report Parti Bersatu yang boleh kita retrieve daripada SSM. Saya nak beritahu tuan-tuan, orang bodoh mana yang masukkan keseluruhan duit rasuah yang dia terima, sogokan yang diterima di dalam akaun parti, di dalam sistem. Yang dia masuk dalam sistem ni, tuan-tuan, celah gigi dia sikit je. Yang Datuk Seri Anwar sebut hampir 300 juta. Ini sebenarnya apa yang dilaporkan dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Yang ni tuan-tuan nak kena faham. Bukan itu jumlah yang Bersatu terima. Kalau setakat 300 juta masuk akaun Bersatu, tuan-tuan, macam mana dia orang boleh belanja berbilion ringgit, memberikan rasuah berskala besar seluruh negara sepanjang tempoh pilihan raya? Kita boleh fikir, tuan-tuan, ada orang dapat RM600, ada yang dapat RM1,000 kat Pagoh, dekat apa ni, Larut pun sama. Ada yang dapat RM500, ada yang dapat RM300.5. Rata-rata tu dijanjikan RM300.5. Ada pula yang dia punya jentera kelepek, daripada RM300.5 dapat RM100. Ada yang dapat RM100.5 saja. Itu pun satu hal lah, Jadi, tuan-tuan, tak ada orang yang menurunkan angka-angka ni. So, Muhyiddin mengatakan bahawa kenapa tidak boleh pertimbangkan untuk pengeluaran KWSP kali ketiga. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, KWSP yang kali pertama pun dia pertimbangkan untuk dibenarkan pengeluaran ialah kerana itu permintaan Datuk Seri Najib. Masa tu dia masih lagi appreciate Datuk Seri Najib kerana Datuk Seri Najib membantu beliau untuk beliau apa kata orang tu menjadi Perdana Menteri. Masa tu dia masih appreciate kita, dia ni. Tetapi selepas tu, tuan-tuan, tengok YouTube tak keluar. Selepas tu kita lihat bila keadaan ekonomi makin lama makin parah dengan tindakan kelakuan Muhyiddin, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, maka kita telah memohon supaya dibenarkan pengeluaran kali kedua, termasuk dengan moratorium. Tapi Muhyiddin pada ketika itu, saudara, dia tak benarkan.